الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, berbahagia pengurusi masjid serta jawatan kuasa, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua pada hari ini. Dan pada malam ini hingga ke saat ini kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat menyempurnakan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada malam ni kita dapat memulakan untuk kelas saya. Kita telah pun berada pada 20 Syawal. Mood hari raya masih lagi ada. Hari Ahad ni kita akan sambut raya peringkat masjid. Dan hari Ahad ni ramai masjid-masjid yang buat bukan rumah terbuka, masjid terbuka ya. Dan tak kurang juga rumah terbuka. Jadi ini satu cabaran yang besar lah bagi kita, terutamanya yang masih belum dapat menyempurnakan puasa 6. Satu tuntutan yang dianjurkan oleh Nabi SAW pada bulan Syawal, iaitu puasa 6 bagi menggenapkan agar kita dapat puasa ganjarannya seumpama setahun ya. Bulan Ramadan 30 hari. Satu hari menyamai dengan 10 ya. Jadi kalau 30, 300 campur dengan 6 hari pada bulan Syawal, jadi 360 hari. Bukan senang untuk kita laksanakan pada bulan Syawal, di saat orang lain berbuka puasa, sedap makan makanan yang lazat-lazat, tiba-tiba kita nak berpuasa. Jadi bukan senang, memerlukan kepada keazaman, memerlukan kepada mujahadah. Tahniah dan syabas kepada yang telah pun berjaya menyempurnakan puasa, dan yang masih belum, masih ada hari lagi. Cuma tinggal lagi kita ni banyak alasan. Alasannya rumah terbuka, alasan bagai-bagai lah. Jadi itu semua alasan je lah. Jadi apa pun, semoga Allah terus bagi kekuatan kepada kita untuk kita dapat menyempurnakannya. Bagi yang sihat lah, yang tak sihat tak upaya lah ya. Bagi yang yalah 30 hari Ramadan pun alhamdulillah, syukur. Jadi nak tambah 6, bukan semua mampu. Tambahan pula yang ada penyakit, yang berbagai-bagai penyakit. Jadi bukan mudah untuk kita menyempurnakan puasa 6 pada bulan Syawal. Jadi itulah betapa agama minta kita selalu berpuasa, untuk kita menjadi orang yang bertakwa pada sebilang masa. Peranan dan fungsi puasa adalah untuk ketakwaan, untuk menjana, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW anjurkan kita berpuasa bukan hanya pada bulan Ramadan semata-mata, malahan pada bulan-bulan yang lain ya. Terutamanya puasa Isnin Khamis yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ya. Jadi dalam kehidupan kita itu ada hari-hari yang kita berpuasa pada setiap bulan. Maknanya kalau mingguan, Khamis, Isnin, Khamis.
Maknanya setiap minggu tu kita berpuasa atas tujuan untuk menjana ketakwaan dan juga untuk kita mendidik diri, mendidik nafsu, melatih ataupun mentarbiah nafsu kita. Sebab antara punca manusia ni jadi rosak disebabkan oleh nafsu. Manusia bertuhankan nafsu. Jadi kalau ikut nafsu maka akan binasa manusia. Oleh kerana itulah maka puasa melatih kita untuk menundukkan nafsu. Biar manusia ni hidup dia berpandukan akal, bukan berpandukan nafsu. Akal diisi dengan ilmu. Jadi apabila akal diisi dengan ilmu, hidupnya itu dipandu dengan ilmu. Jadi apabila hidup dipandu dengan ilmu, kita akan jadi orang yang sempurna dalam kehidupan. Jadi itulah betapa puasa penting dalam kehidupan kita, bukan hanya pada bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan merupakan bulan yang khusus Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berpuasa, untuk latih jiwa kita. Dan lebih jauh daripada itu, Allah minta kita meneruskannya pada bulan-bulan yang lain, dan tentunya bulan-bulan yang lain itu sukar untuk kita laksanakan. Antara tujuan dan matlamatnya adalah untuk takwa dan juga untuk manusia tidak bertuhankan nafsu. Nafsu merupakan antara punca manusia melakukan kejahatan, dan peranan nafsu adalah ajak manusia untuk melakukan kerja-kerja yang keji. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu dia akan mengajak manusia ke arah perkara yang tak elok. Jadi begitulah manisnya Islam, manisnya iman. Kita dapat merasai apabila kita dapat melaksanakan kesempurnaan hidup beragama. Hidup diatur oleh agama dengan berbagai bentuk tarbiyah ataupun didikan, antaranya mendidik nafsu melalui ibadah puasa, yang di sana kita dapat rasa kemanisannya, keseronokannya. Kita telah pun alhamdulillah dapat merayakan Aidul Fitri, hari di mana kita kembali kepada fitrah. Minal a'idin wal faizin. Kita dalam kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, a'id yang kembali kepada fitrah. Manusia bila mana dia kembali kepada fitrah, dia bersih daripada dosa. Daripada tarbiyah Ramadan, maka bersih kita daripada dosa dan juga noda. Wal faizin, dan kita berjaya melaksanakan puasa, dan kita telah pun menyambutnya pada 1 Syawal. Dan hari ini pun kita masih lagi dalam suasana Aidul Fitri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti beberapa bulan yang lalu, tentang kitab Nasaihul Ibad, di mana insya-Allah pada malam ni kita akan kongsikan beberapa kata-kata para hukama, para cendekiawan Islam, para cerdik pandai dalam kalangan orang Islam, yang mana mereka dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan sebahagian hukama ada berkata, man arafa Allah lam yakun lahu fiha raghbatun, wa man arafa ad-dunya lam yakun mahabbatun lahu, wa man arafa adlallah wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama. Ini kata-kata para hukama, kata-kata para bijaksana, orang-orang bijaksana. Barang siapa yang mengenali Tuhannya, man arafallah, siapa yang kenal Tuhannya, maka tidak ada suatu kenikmatan baginya bersama makhluk. Barang siapa yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka tiada
suatu kenikmatan baginya bersama makhluk. Barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada suatu kecintaan pun baginya tentang dunia. Ya. Saya ulang balik, barang siapa yang mengetahui dunia dengan sebenar-benarnya, maka tidak ada satu kecintaan pun baginya tentang dunia. Dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan didatangi sebarang musuh. Jadi disebut dalam ungkapan yang pertama, man arafallah, siapa yang kenal Allah dengan sepenuhnya. Di kalangan para ahli ma'rifah, orang makrifat kepada Allah, orang yang mengenali Allah dengan sesungguhnya, mereka ini tidak akan merasakan kelazatan, tak rasa seronok bersama-sama dengan makhluk, sebab makhluk ni dibawa kepada kelalaian. Makhluk ni dia bawa dirinya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ni, ya, kita antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia boleh menjauhkan manusia yang lain daripada ingat Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu tidak menghayati agama. Ya. Dia akan ajak manusia yang lain melakukan kejahatan. Jauh manusia yang lain daripada penciptanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak contoh makhluk-makhluk yang lain, bagaimana makhluk itu boleh menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau makan pun menyebabkan kita akan rasa lemah, longlai, malas, letih, sakit dan sebagainya. Bagaimana makanan pun boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat malas, dengan sifat lesu, dengan sifat lemah, disebabkan oleh makanan yang memenuhi perut kita. Tapi apabila kita sedang-sedang, tak kenyang sangat, tak lapar sangat, jadi kita rasa selesa, kita akan rasa selesa untuk melakukan ibadah. Betul lagi, kalau kita berpuasa, dah biasa dengan puasa, kita akan rasa sihat, kita akan rasa segar. Cuma untuk rasakan kesegaran itu tak semuanya mampulah kalau dia memang dah ada sakit. Tapi pastinya puasa ni menyihatkan kita. Betapa waktu kita puasa Ramadan, badan kita pun yang lebih berat menurun beratnya, yang kencing manis turun, yang darah tinggi pun menurun. Kemudian bila mana kita berhari raya, seminggu lepas tu maka akan datang penyakit lama tu datang balik. Mula okey dah bulan Ramadan, tapi tak okey apabila datang bulan-bulan yang lain. Betapa perkara itu boleh menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita lesu, longlai, malas dan lain-lain. Jadi mereka yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan rasa seronok dengan makhluk. Dia lebih suka dan selesa berada di tempat-tempat yang mendorong dia untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di masjid, mungkin di surau, mungkin di tempat-tempat yang di bilik khas untuk dia, maka di situ dia akan rasa lebih tenang, dia akan rasa lebih lapang berbanding dengan dia berada di khalayak manusia, yang mana khalayak manusia yang ramai itu akan menjauhkan diri dia daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rasa seronok dan dia tak rasa lazat bersama-sama dengan makhluk, sebab ia tidak akan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenali hakikat dunia tadi kan, wa man arafa dunya lam yakun mahabbatun lah.
Orang yang mengenali hakikat dunia, maka ia tidak akan cinta kepadanya. Kerana dia mengetahui betapa dunia ini sifatnya menipu. Dunia ni sifatnya melalaikan. Dunia ni sifatnya melekakan. Dunia ni hanya jambatan untuk menuju akhirat. Hanya sementara. Jadi orang yang mengenali hakikat sebenarnya tentang dunia, maka dia tidak akan cinta kepada dunia. Dia akan nampak akhirat dan dia menganggap dunia hanyalah jambatan untuknya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan kehidupan dunia ni untuk menambah saham untuk hari akhiratnya. Dia bekerja memperbetulkan niat, kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali dia memperbetulkan niat dia melakukan sesuatu untuk Allah dan ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang sukar untuk kita menentukan setiap kerja buat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah, biasa kita buat syai'ul lillah, setiap sesuatu tu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidur pun kita nakkan kerehatan sebab apa? Sebab nanti besok kita nak bangun untuk bekerja, memberi khidmat untuk orang ramai, untuk menyempurnakan maslahat dan kepentingan orang lain. Kita bekerja atas tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kalau tak ada kita, kehidupan manusia tidak sempurna. Walaupun kita mungkin hanya bagi khidmat potong rumput, cuci longkang, sapu sampah, berniaga kecil-kecilan, niaga di pasar, pergi ke laut cari ikan, ataupun pergi menoreh getah, pergi cop kelapa sawit, semuanya ada sumbangan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kerana kalau tidak ada kita, maka tidak sempurna kehidupan manusia. Ya. Kalau tak ada orang yang nak bekerja alam sekitar, contoh, maka akan sampah sarap akan bertebaran di merata-rata tempat. Jadi semua ada fungsi dalam masyarakat. Cuma tinggal lagi kita bekerja bukan kerana untuk memperolehi gaji semata-mata, ya, bukan semata-mata itu, tetapi untuk menyempurnakan maslahah orang ramai, kepentingan orang ramai. Di samping ialah gaji kita perlu kerana kita nak menyara anak, nak menyara isteri, dan tanggungjawab yang lain. Jadi apa yang kita dapat itu pun bukan untuk kita, untuk kepentingan dan maslahat orang lain. Tak ada sangat untuk kita. Apa sangat yang kita gunakan dengan duit yang kita dapat? Tak ada. Tak ada apa sangat yang kita dapat. Ya. Semuanya kita agihkan untuk orang lain. Jadi itulah betapa kita bekerja adalah kerana Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kehidupan kita, memperbetulkan niat kita agar kerja kita itu dinilai sebagai ibadah. Apabila dinilai sebagai ibadah, maka akan beroleh pahala. Kalau tak dinilai sebagai ibadah, maka tak dapat apa-apa. Sama kita macam orang bukan Islam dengan Ahcong, dengan Ramasami dan sebagainya. Mereka bekerja, mereka dapat gaji, mereka ada isteri, mereka ada anak. Tapi mereka tidak bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita ada iman, kita ada Islam. Mereka tidak ada iman, tidak ada Islam. Ya. Kehidupan mereka hanya setakat di dunia. Mereka menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita orang Islam, orang mukmin, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kita akan perolehi dengan sebab nikmat iman dan Islam yang kita kecapi. Itu keistimewaan kita. Keistimewaan kita bukan setakat kita memperolehi
kejayaan dunia, malahan kita akan memperoleh kejayaan pada hari akhirat disebabkan oleh iman dan Islam. Kita buat kerja sama dengan orang lain, tapi bezanya kita semua benda kerana Allah. Dimulai dengan bismillah. Setiap benda yang kita buat dituntut untuk dimulakan dengan bismillah. Kalau tak dimulakan dengan bismillah, maka terputus ia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dimulakan sesuatu dengan bismillah, tentunya kita akan memperolehi peliharaan Allah. Kita akan memperoleh barakah daripada apa yang kita laksanakan. Dan secara automatiknya kerja kita itu pun akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan kerja buat orang bukan Islam. Jadi orang yang mengenal dunia, orang yang mengenal tentang hakikat dunia sebenar-benarnya, maka ia tidak akan cinta kepada dunia, sebab ia akan memilih kebahagiaan yang sifatnya kekal abadi di hari akhirat. Dan orang-orang yang mengenali keadilan Allah tidak akan didatangi lawan, sebab ia tak pernah menimbulkan permusuhan. Jadi orang Islam ni tak timbulkan permusuhan, cuma tinggal lagi orang yang nak bermusuh dengannya. Dan pada waktu itu tentunya kita akan bertindak balas sesuai dengan apa yang telah diperlakukan kepada kita. Baik. Berkaitan dengan perkara ini, Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Man arafallaha ahabbahu wa man arafa ad-dunya karihaha." Ini ada kaitan lagi dengan kata-kata hukama yang tadi, yang kita jelaskan maknanya tadi. Saya ulang balik makna kata-kata para hukama yang awal tadi. Siapa yang kenal Allah dengan sepenuhnya, maka tiada sesuatu kenikmatan baginya bersama dengan makhluk. Duduk dengan makhluk tak ada rasa nikmat, dia lebih selesa berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tenang, dia lapang, dia lebih bahagia, dia lebih seronok. Barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada suatu kecintaan pun baginya tentang dunia, kerana dia tahu sifat dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu satu kenikmatan yang menipu. Manusia tertipu dengan keseronokan, dengan fitnah dunia. Dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak akan didatangi oleh sebarang musuh. Al-Hasan tambah yang ada kaitan dengan kata-kata yang tadi, man arafallaha ahabbahu wa man arafad dunya karihaha. Barang siapa yang mengetahui Allah, siapa yang kenal Allah, maka Allah akan menyintainya. Siapa yang kenal Allah, Allah akan menyintainya. Dan barang siapa yang mengetahui ataupun mengenal dunia, maka ia akan membenci dunia. Selain itu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga menyatakan dalam satu puisi ataupun sajaknya, fama hiya illa jifatun mustahilah 'alaiha kilabun himmahun najtidabaha fa in tajtanibuha kunta saliman li ahliha wa in tahtadzu biha naza'atka kilabuha. Maknanya, tiada lain, dunia itu adalah ibarat bangkai yang membusuk. Dunia itu ibarat bangkai yang membusuk. Di atasnya terdapat anjing-anjing yang ingin memperolehinya. Ini syair Imam Syafi'i menceritakan tentang
hakikat dunia. Tak lain, dunia ini ibarat bangkai yang membusuk. Jadi bila bangkai ni yang minat dia adalah anjing, di atasnya terdapat anjing-anjing yang merebut-rebut untuk mendapatkannya. Bila kamu menjauhinya, nescaya kamu akan selamat dari ahlinya. Kalau kamu beralah menjauhi dunia, kamu akan selamat daripada penggemarnya. Penggemar ni pencinta dunia, anjing-anjing ni tadilah. Jika kamu mencarinya, kalau kamu cari dunia, nescaya engkau akan diburu oleh anjing-anjing itu. Kalau kita mencari dunia, maka kita akan terpaksa berhadapan dengan pemburu-pemburu dunia yang lain, yang masing-masing akan berkelahi sesama sendiri untuk mencari ataupun merebut peluang ataupun habuan-habuan dunia. Mereka berkelahi, mereka bergaduh, mereka berbunuhan, mereka melakukan apa saja. Jadi itulah yang diibaratkan dalam sajak Imam Syafi'i tentang hakikat dunia, yang mana dunia ni ibarat bangkai katanya, dan di atas dunia itu terdapat anjing-anjing yang berebut-rebut untuk mengambil bangkai-bangkai tadi. Kalau kita menjauhi dunia, kita akan selamat daripada pencari-pencari bangkai. Kalau kita mencarinya, turut sama mencari dunia, nescaya engkau akan diburu oleh anjing-anjing itu. Maka kita akan jadi mangsa anjing-anjing yang mungkin kita akan diperlakukan. Sebab apa? Sebab kita pun nak rebut sama macam dia rebut. Jadi orang yang tahu hakikat dunia, tak payah rebut lah. Tak payah rebut. Nanti akhirnya kita akan jadi mangsa apa pun tak dapat. Akhirat tak dapat. Kadang-kadang dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Ya. Jadi beralah, ambil yang sekadarnya, utamakan akhirat. Jadi saya harap kita dapat memahamilah tentang mafhum sajak Imam Syafi'i tadi. Baik, seterusnya malam ni kita akan ceritakan tentang kata-kata para hukama saja, kata-kata para cendekiawan Islam. Diriwayatkan daripada Zunnun al-Misri, kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun wa kullu anisun billahi mustauhishun bil khalq. Setiap orang yang takut akan lari. Setiap orang yang takut akan lari. Setiap orang yang suka akan mencari. Dan setiap orang yang selesa dengan Allah akan berasa asing dari makhluk. Masih ada kaitan dengan kata-kata hikmah yang awal tadi. Ya. Setiap orang yang takut akan lari. Setiap orang yang suka, dia akan mencari. Dan setiap orang yang selesa dengan Allah, dia akan berasa asing apabila berada di khalayak ramai, apabila berada di dalam kalangan makhluk. Orang yang takut akan lari maksudnya ialah menjauhi daripada perkara yang ditakuti olehnya. Maka orang yang takut seksa Allah Subhanahu wa taala, azab Allah misalnya, maka pastinya ia akan beramal soleh. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang syubhah, maka dia akan jauh daripada azab dan juga seksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut, dia akan lari. Takut azab Allah, jangan buat dosa maksiat. Sebaliknya, dekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang berbentuk ketaatan. Jadi akhirnya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka akan mendekati.
Maknanya mencari sesuatu yang disukai. Ya. Mencari sesuatu yang disukai. Maka orang yang suka syurga sebagai contoh, maka tentunya dia akan melakukan kebaikan. Kerana dengan kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan itu, dia akan beroleh ganjaran pahala. Tentunya setiap perbuatan yang baik yang diberikan pahala, tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu raghibin talibun. Setiap orang yang suka akan mencari. Kalau kita suka syurga Allah, cari jalan untuk mendapatkan syurga. Untuk mendapatkan syurga, kena berbuat taat. Walaupun jiwa tidak selesa pada permulaannya. Tak seronok datang masjid, tak seronok datang surau, tak seronok sedekah, tak seronok itu, tak seronok ini. Tapi itulah laluan-laluan untuk beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Memerlukan kepada pengorbanan masa. Waktu ni yang mungkin kita lebih selesa duduk di atas kerusi-kerusi sofa, atas kerusi malas, kena kopi, makan biskut saki-baki, kuih raya, tengok TV. Lebih sedap lah berbanding dengan duduk dalam ni. Tetapi inilah laluan-laluan untuk kita beroleh tenang, beroleh lapang, beroleh ganjaran pahala i'tikaf. Kita akan dapat ilmu, kita akan dapat kefahaman, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa selesa. Inilah dia jalan dan caranya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu, ya, daripada yang banyak-banyak lagi lah. Jadi orang yang suka, dia akan mencari. Siapa yang sukakan syurga, dia akan mencari jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jalan semata-mata untuk cari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan kepadanya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke syurga kena dengan ilmu. Kerana dengan ilmu kita boleh beramal dengan amalan yang betul. Kerana dengan ilmu kita boleh nawaitu, meletakkan niat yang betul. Ya. Kita akan kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, tak ada kesedaran, dia pun tak sedar yang dia dalam kesesatan. Malang, dia tak sedar yang dia dah terbabas. Dia rasa dia betul. Jadi orang yang berilmu, orang yang diberi kepahaman, maka dia akan sentiasa berada pada jalan yang benar. Jalan yang benar tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu raghibin talibun, setiap orang yang suka akan mencari. Wa kullu anisum billah mustauhishun bil khalq. Orang yang selesa dengan Allah akan berasa asing bersama manusia. Ini sama dengan kata-kata para hukama yang awal tadi. Orang yang selesa dengan Allah, dia akan berasa asing bersama-sama dengan manusia. Dia rasa tak seronok, rasa tak selesa, rasa tak tenang, rasa berserabut kepala apabila dia berada di tengah-tengah kumpulan manusia yang boleh melalaikan hatinya, boleh melalaikan dirinya, kerana dia tak suka hatinya diganggu, dikacau, tak tenteram, tak selesa. Jadi dia lebih senang duduk menyendiri, lebih senang duduk di masjid, lebih senang duduk di surau, lebih suka begitu. Walaupun memang ada keperluan lah, kita ni kena hidup masyarakat, ya. Kalau tak, bagaimana dakwah tu nak sampai? Tetap tanggungjawab menyampaikan, tanggungjawab bermuamalah, tanggungjawab bersama masyarakat tetap kena laksanakan walaupun rasa perit. Namun selepas daripada itu kita akan kembali ke tempat asal kita yang menenangkan kita, ikut masing-masing, di masjid ke, di surau ke, di bilik kita ke, ataupun di mana-mana tempat yang kita boleh beruzlah, mengasingkan diri untuk tujuan berzikir, ingat Allah, kerana dia boleh menimbulkan ketenangan, kelapangan dan memberikan kekuatan dalaman kepada kita. Baik, ini kata-kata Zunnun al-Misri. Jadi Zunnun adalah
Abdul Abdul Faid Abdul Faid Thauban bin Ibrahim. Pendapat lain mengatakan Al-Faid bin Ibrahim ini adalah seorang yang berbangsa Sudan. Zunnun adalah satu-satunya orang paling alim, wara' dan terpuji tingkah laku dan juga adab, orang yang beradab lah pada zaman dia. Zunnun yang berbadan kurus, berkulit agak kemerahan dan berjanggut yang tidak memutih. Dia wafat pada tahun 245 Hijrah. Jadi banyaklah kata-kata hikmah daripada dia. Ini antara kata-kata hikmah daripada dia dalam dia memahami agama. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah ni, akhirnya kata-kata, setiap butiran kata dia tu ada makna yang tersurat dan juga tersirat. Seperti yang kita sebutkan pada malam ni, saya ulang balik, kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut, dia akan lari. Takut azab Allah, jangan buat maksiat. Kata mudahnya, wa kullu raghibin talibun. Dan setiap orang yang suka, dia akan mencari. Sukakan syurga, cari jalan untuk menuju ke syurga. Apa jalan menuju ke syurga? Banyaklah. Wa kullu anisum billah mustauhishun bil khalq. Dan setiap orang yang selesa dengan Allah akan berasa asing bersama-sama dengan makhluk. Dan yang terakhir, kata Zunnun al-Misri, terakhir pada malam ni, satu lagi lah. Al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kathirun. Dia kata orang yang makrifat kepada Allah, orang yang kenal Allah dengan sepenuhnya, adalah orang yang jiwanya tertawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tertawan dengan Allah ni maknanya kehidupan dia tu, zahir batin dia tak lekang ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak sampai ke tahap itu, ya. Bukan senang nak sampai ke tahap itu. Mungkin kita sekali-sekala, mungkin di kalangan kita ada yang dah sampai kehebatannya tinggi, setiap detik dan tika ingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya sentiasa terpaut dengan Allah. Orang yang kenal Allah, orang yang makrifat kepada Allah adalah yang jiwanya tertawan oleh Allah, hatinya melihat dan amalnya banyak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nak menceritakan orang yang mencapai tahap kenal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin dia sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala, semua kerja buat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat kepada Allah taala berarti ia selalu terkait oleh kecintaan kepadanya, iaitu kepada Allah. Hatinya dihiasi dengan muraqabah. Muraqabah ni berasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zahirnya dihiasi dengan muhasabah. Muhasabah ni sentiasa tilik diri, ni okey ke, amalan macam mana, sentiasa fikir tentang kekurangan dan kelemahan diri dan memperbaikinya, meningkatkan amalan-amalannya. Dan amalan dia sangat banyak, dan semuanya dilaksanakan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kadang-kadang banyak amalan tapi niat itu sukar. Tak semata-mata kerana Allah, mungkin kerana tujuan-tujuan yang lain. Maka dia tidak bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak capai pada tahap yang dikehendaki. Kerana itulah mudah-mudahan kita ni menjadi golongan orang-orang yang sentiasa diperbetulkan niat. Jadi setiap hari kita renew kita punya niat kita, perbetulkan niat supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ibadah khusus, tentunya lah ibadah khusus, salat, puasa, zakat, haji, ibadah khusus, dan juga ibadah-ibadah umum, kerja harian kita, kita pakai baju, kita sarapan pagi, kita pergi bekerja,
kita bermuamalah dengan orang lain, kita sembang, kita bersahabat, kita jalan raya, kita berjalan bahaya raya, semuanya ada tujuan-tujuan yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, sekadar ini ikut perkongsian kita pada malam ni. Ada 3 kata-kata hikmah daripada para alim ulama yang insya-Allah akan menaikkan semangat, membangkitkan motivasi kita untuk kita terus menjadi hamba-Nya yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya sampai kepada kemuncak kita berada dalam kalangan orang-orang yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sekian yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.